pula. So let's see the chapter 5. Kita tengok chapter 5 hari ni ya. So kita a little bit behind the schedule. Mana you all punya ni? I want to present the slide. Okay. Nampak kan chapter 5 decision structure ni? Nampak. Ber. Dah azan pula, siapa yang azan tu? Sini dah azan dah ni. Saya teruskan Okay, the decision structure chapter 5. After this chapter, okay, you will be able or you will be familiar with the use of group box, the radio button, display message box, making decision using the if then statement or using the if then else statement, and then using the nested if statements. And then making decision also using the logical operators and using the case statement. And you can also be familiar with the inserting code snippets and test input to ensure a value is numeric. So sini ada error checking. So you punya interface design, here we will be developing an application named Decking Cost Calculator. Okay, for this calculator, there are 3 new objects that we will be using: the group box, the radio button, and the message box. So, are you ready class? Dah start belum BB 2019 ni all? Dah. Dah buka. Dia buka je kelas saya memang kena automatik buka BB tu. Okay, kalau you buat satu projek yang baru, namakan projek itu Decking Cost Calculator. Dah? Okay, namakan form tu FRM Decking. Nama projek Decking Cost Calculator, namakan form FRM Decking. Boleh? Dah. Dah. Okay. And then you masukkan, drag the group box objects to the desired location on the form object. Nampak tak ada dekat toolbox you all tu sebelah kiri tu, ada tak group box? Ada kan? Kalau tak jumpa tengok dia ikut alphabet tu. Lepas F, lepas font dialog, ada group box tak? Dekat toolbox sebelah kiri. Kalau you all letak sebelah kiri lah toolbox. Ada. Okay, drag onto the form. Okay, change the name of the group box. Nama apa kalau kita nak guna group box ni? GRP ke madam? GRP. Group GRP. Okay, letaklah apa-apa nama pun. So kita nak dalam group box ni kita nak letak decking type. So boleh letak GRP deck type ataupun GRP type. Asalkan GRP dia punya prefix untuk group box. Macam mana awak nak design suka hati awak, cuma nanti sebelah kan form you tu segi 4 macam ni kan. Separuh tu kita nak letak gambar sebelah kanan ni. So tarikkan dia ke tengah sikit, ke tepi sikit. Tapi benda tu tak ada masalah. Kita punya design creativity sendiri. Okay, dah?
Dah. Um, caption untuk group box tu. Macam mana nak tukar caption dekat atas tu? Dekat properties tu, pergi dekat text dia, tukar decking type. Tadi name kan kita tukar. Sekarang ni tukar dia punya text. Okay, ni tadi name kita dah tukar kepada, apa tadi saya cakap? GRP kan? GRP. Deck type. Yang text ni tukar kepada, ada yang nak masuk. Okay, text ni tukar kepada AA. Saya abaikan je lah benda tu. Decking type. Decking, jarak, type. Boleh? And set your font to this font and style regular, size 14. Boleh kelas? Mana nak tukar font? Ingat lagi? Alright. Siapa yang belum sudah? Dah sudah belum? Dah. Dah, madam. Madam. Okay. Go. Okay, nampak dekat sini? Yang ni yang saya masukkan tadi, saya cakap dia duduk tengah ni. Dia page view ni sebenarnya besar lagi sampai ke belakang ni, sampai ke tepi ni. Yang tepi ni adalah gambar. Okay. Yang ni adalah group box ni. And then letak satu label, tulis decking cost calculator. Satu lagi label, tulis square footage. Ikut dulu buat yang ni. Normally you all akan abaikan penamaan naming untuk label-label yang tak penting ni. Sepatutnya you all namakan juga walaupun dia mungkin you rasa tak penting. Okay? Mana pen? So this one nama dia label heading. Okay, this one nama dia, sorry saya tak tahu pen tu kenapa. Saya malas nak padam. Dia label juga kan, so kita namakan dia label LBL square feet. Boleh tak? Abaikan dia punya yang panjang-panjang tu. Pen saya problem pula. And then yang satu lagi tu apa kelas yang sebelah label square footage tu? Text box. Okay, it is a text box. So kita namakan dia ni text box Namakan dia txt footage.
Allah, saya nak ngelakkan benda tu keluar, dia keluar juga. Dia nak keluar juga. Okay, namakan dia TXT footage. Ini. Ada soalan? Tiada. Ni tadi nama dia GRP. GRP apa? Deck type. Type. Okay, good. Ini size 14 Okay, dah? Settle? Ada 2 label, 1 text box, 1 group box. Dah? Dah ke belum? Dah. Dah. Ya. Siapa ada masalah sila bagi tahu segera kan? Kita tinggal kita api kan. Okay. And then drag one radio button object from your toolbox inside the group box. Dah letak satu. Okay, ingat tak saya kata kalau saya nak cepat, biasanya saya akan insert satu dan saya setting dulu dia punya apa? Properties kan? Properties ni saya setting, dia punya tag saya set, apa, dia punya tag saya setting, dia punya font saya setting, color saya setting. So ambil satu je dulu. Buat satu ni je dulu. Ni. Buat yang ni. Lepas tu set dulu all the properties yang awak nak setting. Normally saya akan ubah dia punya font lah. Tak tahulah apa masalah pen ni, geram pula tengok. Ada properties radio button tu nak tulis apa? Disebabkan dia tak cakap kan, ikut awak. Kalau macam colour tu kan, colour dia macam colour apa tu dia bagi tu, colour coklat kan tadi kan? Ni. Nampak tak dia bagi colour coklat? Colour ni tak silap saya nama dia sienna. 4 colour. 4 colour dia sienna. So set lah dulu sienna. Mana? Tu. Masukkan kat dalam tau kat sini. So setting dulu font dengan colour dia. Lepas tu baru tukar yang, baru copy paste. Masuk tak kalau copy paste? Yang radio button pun siena agak middle. Okay. Kalau nak copy paste, nak pastekan radio button tu, klik group box dulu tu tau. Klik group box baru paste. Automatik apa yang awak paste tu masuk dalam group box. Boleh faham tak? Faham. So paste 3 kali. Ada 3 radio button nak. Medium, text radio button tu tulis apa? Okay, sekejap. Text radio button, text. Text dia ke nama dia? Dua-dua Text middle. dia. Nama dia RAD kan? Dah tahu kan start pada RAD kan? Tahu. Oh. Okay. Text yang pertama tulis ni. Tak nampak Tak nampak. Tak nampak. Tak. Sekejap. Pressure treated, pressure dash treated lumber.
Allah. Pressure T-P-S-S-U-R-E dash. Saya abaikan yang ada tu treated. Lah hai. Number. Okay, itu nombor 1. Button yang kedua, radio button yang kedua nama dia Red Wood. Okay. Radio button yang ketiga nama dia Composite. Dah. Itu teks dia. Nama dia ikutlah. Tukarlah RAD untuk pressure wood tu, tukarlah RAD lumber. Redwood tu tukarlah kepada RAD redwood. Composite tukar RAD composite. Okay? Dah. 3. Dah. Okay, kalau dah sudah, apa lagi nak setting kat sini? Ni tadi nama, change text property, okay dah. Sekali buat yang ni. Ni label cost estimate. Yang ni ada button calculate dengan button clear. Okay, kalau you nampak dekat sebelah cost estimate tu, ada satu label lagi untuk yang ada jumlah tu kan? Pasal tak? Yang label yang ni namakan dia LBL cost. Yang ni namakan dia LBL cost estimate. Button namakan dia button calculate dengan button clear. Ni biasalah BTN calculate. Yang ni BTN clear. Okay. Teks dia ikut yang contoh ni. Ni contoh dia cost estimate titik bertindih. Yang ni dia bagi contoh $40.20. Tapi dollar sign tu you setting. Kalau you punya komputer keluarkan dollar sign tu, letaklah dollar sign. Kalau komputer you keluarkan RM, letaklah RM. Okay. Siapa yang dah sudah buat kat situ? Dah ke? Belum. Baru sampai mana tu? Baru button, baru Button. 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 Button.
Okay, ni gambar yang ni. Sebelah kanan tu you letak satu gambar, ambil je lah gambar apa-apa yang ada dulu. Kalau tidak, abaikan je dulu. Okay. Ni adalah apa yang you all patut buat. Dah kelas? Okay. Boleh saya teruskan? Boleh mana boleh. So for the radio button object ni, dia actually allow user to select one decking type. Okay, so dekat radio yang atas sekali tu, you setkan dia sebagai dia punya check CHECKED ni, property check ni set sebagai true, boleh? Awal-awal masa aplikasi berjalan, setkan yang pertama sekali sebagai true. Nampak tak ni? Ni atas sekali kan? Okay, kalau tak jumpa cari dekat sini. Ni check ni set sebagai true. Nampak tak? Ke tak nampak saya punya ni? Nampak. Nampak, madam. Nampak madam, nampak. So check ni jadikan true. Okay. Dah. Dah. Gambar tag full. Ya. Ada soalan tak? Dekat yang paling atas sekali. Kan ada 3 radio button kan? Ambil yang satu yang atas tu. So you punya group box ni, dia sebagai satu group yang macam mana cakap kan? Kalau you gerakkan group tu ke mana-mana, apa yang dekat dalam tu dia bergerak sekali tau. Cubalah gerakkan you all punya group box tu. Radio button you all gerak tak? Gerak. So you punya group box ni dia ada kelebihan dia ada caption, dia ada boleh scroll bar, dia boleh display, label, order. Berbanding dengan panel object. Okay. So kalau panel dekat container ni, ada satu panel ni, you boleh juga insert panel ni. Tapi ni contoh yang lain lah. Ni types of container kau boleh. Ni contoh yang lain. So dia bagi kelebihan dekat sini, kalau group box, ini kelebihan dia. Okay. Next, we want the system to display message box kalau user masukkan ataupun tidak masukkan data dekat sini. Nampak tak dekat sini? User patut masuk yang input kan? Tapi user entered no data. So you must, bila dia tekan je calculate ni, kita cakap dengan dia input error, enter the square footage of decking. So this is what we want to do, the error message. We call this error message. Tapi error message ni you yang setting. Macam mana bunyi dia ke, rupa dia you yang setting. Okay, the caption tukar kepada ni, caption kita panggil. Message box caption ni input error. Alright. Kenapa lah? Okay, ni caption dia input error, ni message dia. And then kalau user masukkan negative number, we want to inform the user also that the number is invalid. So, letak input error juga. You enter, nampak tak dia keluarkan balik apa yang user masukkan? Negative 6. Nampak. Nampak. So,
you bagi balik nombor yang dimasukkan and you minta balik prompt for a positive number. Enter a positive number. Ini kalau masukkan negative number. So the general format for using a message box sama juga macam yang kita pernah guna sebelum ni. Kita pernah displaykan message box dalam contoh berapa? Tak ingat yang nombor 1 ke nombor 2 kan? Kita pernah displaykan message box. Tak ingat lah apa lah. Yang saya kata welcome to class Madam Fatty kot. Okay, message box, MSG box. Lepas tu parenthesis tu and then whatever string that you want to type tu you letak dalam double quote. Macam ni, message box ni sebenarnya dia ada beberapa ruang tau. Beberapa bahagian. So kalau you letak satu je, nampak tak dekat sini? Enter the square footage of flooring. Okay. Yang ni dia adalah satu bahagian je sebab dia ada satu je double quote. Tapi kalau ada bahagian untuk title tadi, dia punya caption tadi kena ada comma. Ingat tak bahagian yang pertama yang keberapa untuk letak title ni, input error ni. Caption ni. Yes, good. Okay, yang bahagian yang ketiga. So bila nak bahagian yang ketiga tu, you punya message yang dalam ni, lepas tu you komakan dan you you letak you punya caption dekat sini. Ingat kan? Okay. Ingat. Macam ni. Tengah-tengah tu kosongkan je. Ni message you, sebelah kiri, kanan ni adalah caption untuk message box you all. Okay, kalau yang ni sepatutnya dia keluarkan error missing a number. Tapi ni dia print screen input error. Dia pun dah buat error, nampak? Tapi ni contoh. Sebab ini untuk flooring, yang ni untuk footage of decking. Contoh dia pun berbeza. Okay? So these two argument you mesti ingat. Nombor 1 adalah message, tengah-tengah kosong. Nombor 3 adalah tajuk ataupun caption untuk message box. So a message box can be displayed during the execution with a variety of arguments. In many applications, the caption is used to give further information to the user. So, adakah caption tu penting ke tak penting yang tulis input error? Penting ke tak penting caption box? Ke tak boleh nak tulis message box je? Penting. Kenapa penting? Penting supaya user tahu. Kita tahu adalah input Tahu error. kenapa? Itu adalah apa error ataupun itu adalah notification biasa. Itu adalah just welcoming message kan. So user boleh determine kepentingan yang dia nak kena buat tu, apa yang dia perlu lakukan. And then button. Yang ni you all belum pernah buat. Kita ada yang tengah-tengah tu yang you all duk abaikan tu sebenarnya adalah button entry. Okay. Contohnya dekat sini message dia username is missing. Dia punya caption dia entry error. Lepas tu tengah-tengah ni dia letak message box style dot okay cancel. So you punya message box akan ada 2 button okay dan satu button okay dan satu button cancel. Faham tak? Faham. Madam. Okay, ataupun you boleh juga guna yang ni, dia memang dikenali yang okay cancel tu dia dikenali sebagai nombor 1. Button entry nombor 1. So dia akan ada 2 button. Kalau confuse nombor berapa, letaklah message box style dot okay cancel. And then kalau yang dekat sini ada satu lagi dot retry cancel. So sini pun button dia berubah lah. Okay, dia punya caption ISP, dia punya message you have been disconnected, and then dia punya button retry ataupun cancel. Yang ini dia punya nombor entry dia adalah nombor 5. Okay, so automatic bila tekan retry tu dia akan try sekali lagi. So ini adalah the arguments yang you boleh guna. Kita biasa, ada satu lagi yang kita biasa guna juga, okay only. Maksudnya tak ada button lain selain daripada okay.
Okay. Okay, cancel, abort, retry, ignore. So ada 3 button dekat sini. Yes, no, cancel. Ada 3 button juga. Ataupun yes, no sahaja ada 2 button. Dan retry, cancel ada 2 button. Boleh faham? Ni value yang kalau you tak nak ingat yang ni, argument dia, you ingat value dia. Boleh juga guna value 0, 1, 2, 3, 4, 5 ni. Okay? So dekat sini, example yang dia bagi adalah button OK cancel or message box style dot critical. Nampak tak? Bila dia guna macam ni, nampak tak gambar tu? Gambar apa yang keluar tu? Angka. Ya. Okay, maksud dia keluarkan pangkah. Kalau yang ni, question, dia keluarkan question mark. Tapi dia guna perkataan or. So kalau you guna arguments, you guna message box style dot OK cancel or message box style dot critical. So dia akan guna dua-dua. Dia ada button OK cancel dan dia ada juga icon yang you state tu. Yang you nak lah, critical, pangkah, question, icon, question mark. Okay, tapi kalau untuk nak value, you guna 1 or 16 ataupun kat sini yang retry ni nombor 5 kan? Dia retry, so nombor 5 or 32. Dia payah juga nak hafal kan nombor dia. Okay, tapi dia dah bagi dekat sini summarizekan yang penting-penting. Pangkah nombor 16 ataupun dia punya ni adalah dot critical. Question mark number 32, dia actually dot question. Alert, button icon alert number 48, okay, dia dot exclamation. I to display information, button icon ni number 64 dot information. So which one you lagi senang nak ingat, up to you. So inside your code window, type message to display message box in the IntelliSense list. IntelliSense ni maksudnya dia akan automatic kan? So cuba type dekat code window you all, dekat ni, type message box, automatic benda tu keluar sikit-sikit kan? So you type you have been disconnected from the internet, comma M, automatic message box style tu keluar, select, abort, retry, ignore argument. Okay. Boleh tak? Cuba buat. Lepas tu comma, lepas tu type, highlight pula, double quote ISP. Letak, tutup parenthesis. Ni letak di mana-mana, try di mana-mana, boleh? Just nak tengok bila you run, keluar tak message box ni? Mungkin you klik, kalau klik ke mungkin masa you loading, page to loading, you double click your form, kan keluar kod kan? Apa madam? Letak kat form ke? Double click form awak. Ni just trying and error je. Saya nak tengok you all boleh tak buat ni. Saya nak you run je form tu nanti, yang ni akan keluar dulu. Nanti kita padam balik, kita tak nak guna pun ni. Cuba buat. Cara dia tulis MSG box. Apa yang keluar? Keluar tak? Private sub form decking underscore load. Ada keluar? Ada. Okay. Dalam tu type message box. Message yang pertama, untuk argument yang pertama, type you have been disconnected from the internet. Yang ni. Dalam bahagian yang pertama. Comma. Type M. Macam-macam keluar kan? Pilih message box style dot abort retry ignore.
Medium tak dapat medium. Baca medium. Tak dapat juga ni. Serius dapat. Kenapa? Why? Too fast. Medium, abort, bla 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 tu tak ada pun. Lost sikit. Ya ke? Buat tak ada. Ni abaikan yang lain ni. Saya nak. Okay. Message box tak keluar ke? Message box keluar. Lepas tu nak type ni, malahnya mana dia punya. Okay. Ni keluar. Lepas tu koma. M tu tak keluar ke? Message box style. Ni. Lepas tu dot kan. Dengan abort. Ada je. Dah madam. Oh, dah jumpa. Tipu saya. Medium saya tekan message box ingatkan ada terus je. Mestilah satu-satu. Manalah dia pandai sangat tu, lagi dia pandai lah dia bagi semua. Okay. Okay, koma. Lepas tu type double quote ISP. Parenthesis tu memang dah automatic tutup kan? Bila you run, keluar tak benda tu? Keluar madam. Ni. Keluar Keluar. kan? You have been disconnected. Abort, retry, ignore ni kan? Dapat. Kalau abort dia pergi mana? Dia teruskan. Kalau retry dia pergi mana? Kita tak setting lagi button dia kan? Okay, kalau ignore dia pergi mana? Saya dah stop tu. Mana tadi? Alright. So ni contoh je, jangan kita tak nak guna pun, nak tengok contoh je. Okay. So kita nak try input error kalau user masukkan nombor yang salah. So you perasan tak ada combination you entered -6. So -6 is what the user input. Kita tak tahu apa user input. So whatever user input normally we will store inside a variable. Betul? Betul. Okay, dekat sini dalam contoh ni dia bagi nama variable yang digunakan adalah DEC footage. Okay. Variable tu bila dia guna adalah nombor. So bila dia nombor kita kena guna dot to string untuk convert kepada teks. Kenapa? Sebab kita sedang buat message box. Message box apa-apa yang dalam double quote ataupun apa yang di display adalah suatu teks. Okay. So apa yang you buat? You type message box, you entered ni. Jangan type lagi You entered space, tutup bracket, tutup double quote, and then the concat sign. Ingat lagi tak concat sign apa? Concatenation. What is concatenation class? We want to combine strings kan? Yes. So bila dia combine, so guna tanda ampersand. Okay, concat sign, nama variable DEC footage, dot to string, parenthesis, lepas tu ampersand lagi sekali. Kenapa nak ampersand sekali lagi? Sebab kita nak combine dengan titik. Ni titik ni, kita yang setting, nampak ni titik. Okay, enter a positive number. So kita concatkan dengan this message pula. So ada dalam satu bahagian, dalam bahagian yang awal-awal tu kita pecahkan kepada 3 bahagian. Di mana yang pertama you enter space, lepas tu bahagian yang kedua variable yang simpan data yang user masukkan, dan bahagian yang ketiga adalah titik space enter a positive number. Boleh faham?
Boleh. Faham. Tak letak apa-apa dekat sini. Kalau you tak letak apa-apa dekat sini ni kan tak letak apa-apa kan yang tengah-tengah ni kan. Study you tak letak apa-apa kan. Dia automatic adalah button OK. Dia kosong memang button OK. Alright? So ni tajuk ataupun caption untuk message box tu input error. So kita nak buat input error tu kita kena tengok ada decision. How do we determine that the user entered a wrong information? So you must make decision. So decision structure is the one of the three fundamental control structure in any programming language. You belajar C++ pun sama, you belajar C pun sama, Java pun sama. Okay, the three fundamental, okay, one of it is the decision structure. When a condition is tested in the VB, the condition is either true or false. So the statement yang kita guna adalah if condition followed by then and then inside it are the statement 1 ke statement 2 ke sampai 10 sekalipun, and then you must end the block if tu dengan end if. Dia dah macam pseudocode. Dah belajar pseudocode kan? Dah. Dia if then if else tu macam mana? Come again? Dia if tu condition, lepas tu kalau macam bukan condition dia else ke macam mana? Dia kejap ni baru satu. Ni satu condition je baru. If condition A betul, awak buat statement, lepas tu awak end if. Ni tak ada else. Okay? Mana? Awak nak tengok ni. Ni kalau ada else. If kalau condition ni betul, you buat statement. Kalau tak betul, you buat another statement. So dia tak else saja. Dia bukan else if else saja. Tu yang nombor 2. Yang ketiga ada else if. If yang A betul, buat yang ni. Kalau else if B pula betul, buat yang ni. Else if C pula betul, buat yang ni. Else if D pula betul, buat yang ni. Boleh faham? Boleh. Ada. Okay. So dia ada beberapa ni. So the condition portion of the if then statement means a condition is tested to determine if it is true or not. The condition that can be tested are as follow. So equal to another value, not equal to another value, greater than another value, less than another value, greater than or equal, or less than or equal. So what is the operator used in VB? The difference with other programming language that you have learned may be this one. Not equal to, we are using this sign, less, greater tu. Okay, ni maksudnya not equal to. Lepas tu dalam C++ you all guna 2 kali sama dengan kan? Ya. Dalam VB ada 1 je, jangan letak 2 pula. Contohnya you kata if A equal to B, A equal to B. Dah lah. Jangan letak A pula, ni salah. Okay, yang ni pun sama. Not equal to tanda ni greater than normal, less than normal, greater than or equal pun normal, less than or equal pun normal. Sama je. Okay, the result of course, kalau decision of course either true or false. Ada soalan? Tak ada. No, madam. So this code will output you are old enough to vote if the INTH has the value 18 and above. Betul tak? 18, 19, 20. Betul? Sebab dia ada equal. Betul. Betul.
salah dia tak bagi apa-apa kan. So biarkan. Nanti kita tengok. Mana pula tadi? Okay. With the insertion point located in the correct location, type if and then press the space bar. So kalau you tengok dekat sini, dia bagi contoh yang tadi tu lah. Kita tengok yang contoh yang kita nak guna ni. Saya padam saya tak nak guna message box ni. Okay. Okay, kita tengok yang ni dulu. Mana? Okay. Awak tengok yang ni. Dia set kalau input user tu, user masukkan input, saya letak dalam DEC footage. Kalau input tu lebih daripada kosong, baru saya buat. Kalau tidak, apa yang akan berlaku? Dia display message box yang kata ada error. Nampak tak? Okay, contohnya ni kalau saya masukkan nombor negatif 9. Saya tekan calculate. So ada input error mengatakan you entered negative 9, enter a positive number. So dekat situ kita ada error checking, dia adalah baru satu level tau. Negative number dulu. Negative number dengan positive number. Yang positif saya belum buat dia punya ni. Coding. Okay, dia ada lagi checking dia lagi. Ada soalan setakat ni? Ada soalan tak? Madam, yang C tu untuk apa yang kat coding tu? C kat coding kejap. Tak tengok video. Bukan tak tengok video. Dia ada satu madam punya coding yang untuk heading tu saya tak berapa faham. Yelah, dalam video saya ada terangkan dia ada C, N, F. Ingat tak? C tu untuk ni yang tetapkan cursor kat tepi tu Tak. Currency. Itu Tak dengar. Currency. Terima kasih. Thank you Faiz. Currency. Oh, C. currency. Okay. Ada dalam video tu, ada table lagi. Apa C, apa N, apa F, apa lagi ada? G Okay. So kita tengok balik stop. So ini dia bagi contoh je lah. Sebab bila yang tu dia akan buat, dia kata kalau ni, dia sama macam yang tadi tu, contoh tadi tu. Kalau lebih true, dia suruh message yang ni. Nampak? Ini adalah satu level je. If true, buat. Kalau tak true, lantak lah. Kalau false, lantak lah. Dia tak bagi else. Betul tak? Betul. So, ni baru level 1. Buat satu-satu. Okay. And then how to compare string. Tadi kita compare value kan. Value negative 6 dengan value kosong. Betul? Yang ni kita compare string. How to compare string. Dia punya relational operator sama je. Okay, kalau yang ni dia nak compare, adakah string 1 sama dengan string 2? Kalau ya, dia akan keluarkan message text equal dekat label ni. Kalau ada soalan, adakah semua data type dalam VB boleh di-compare? Jawapannya ya. Every type of data available in VB can be compared. Different numeric types can be compared to each other.
single string character can be compared to a char data type. Nampak tak? To each other, dia compare dengan data type yang sama. Numeric dengan numeric lah. String dengan string. Char dengan char. So di statement yang tadi tu, dia ada dua condition. Kalau betul dia buat yang ni, okay, yang ni adalah dia punya, apa orang panggil? Default. Default. Kalau salah, dia akan buat yang ni. Okay, tapi mesti ingat, bila ada if, ujung sekali ada and if. Jarak Yang ni, dia compare string. Ni string dalam variable str, student status. Ni adalah string graduate. Dia compare. Kalau betul this variable sama dengan graduate, maka baru dia calculate dia punya student fee. Okay, kalau tak graduate, dia akan calculate undergraduate student fee. So, kelas, saya punya soalan, apa benda diisi ni kalau you all ingat lagi? Saya tak ingat, you all ingat. Tak tahu you all ingat, tak ingat? Yes, ma'am. Decimal, integer. Yeah. Okay, that is a good programming language where you naming your variable according to the data type that you are using. Training. Kat sini dah macam pukul 7. Nampak tak muka saya gelap Nampak, madam. Belakang. Nampak, madam. Terang je, madam. Nampak buku-buku je, madam. Cantik. Adi Nur. Nampak apa? Gelap muka saya sebab saya tak ni. Nampak macam KPTDI. Kan, apa tu nama saya alih ke sini sebab kalau waktu siang, sini terang. Kalau waktu siang lah. Kalau waktu dah macam gelap gulita ni, macam dah nak tidur ni, Allahu Akbar, subhanallah. Terpaksalah alih ke meja kat sini. Allah. Saya baru perasan gelap dekat belakang tu. Kenapa gelap sangat macam cermin saya ni? Sekejap selingan sekejap. Okay. Apa tadi saya nak tulis? No, not this one. So dekat sini, dah sampai sini ke? Okey dah. Dekat sini ada dua level. Kalau betul dia label tu set as overdrawn. Kalau salah dia set balance is positive. Tapi you all nampak tak? Ni variable dia compare dengan arithmetic operation. Boleh ke tak boleh? Boleh. Boleh. Okay, so you buat expression arithmetic ni dekat sini. You current balance tambahkan dengan deposit, tolakkan dengan account charges. And then gunakan value tu sebagai comparison untuk whatever inside this variable. Okay. So yang dekat sini dia multi level condition ni. Level 1, 2, 3, 4. Okay. Dia tak ada default bawah tu. Dia ada level 4 ni. So dekat sini awak nampak tak? Kalau comparison based on value, normally we compare the greater one first. Kalau macam nampak dekat sini, dia start dengan nombor 500. Kenapa dia tak start dengan nombor 400 ke, 200 ke, kosong ke? Nanti kalau you salah start, you punya logik akan berubah. Ataupun coding you akan panjang. Contohnya, kalau you start the first one, if DEC order amount greater than 0D and DEC order amount is less than 200D. Faham tak?
Ulang balik madam. Ni saya kata kalau you guna ni, dia guna 500. Tapi kalau you tak nak set dengan 500, ni biasa student buat. You buat if diisi apa tu? Greater than 0, D. Lepas tu you nak buat statement executed lah. Apa-apa statement lah, dia buatlah executed ni. Else if, lupa pula ada then. Else if, apa diisi apa tadi? Greater than 200 D. So contohnya kalau saya buat macam ni, saya masukkan nilai 300. Dia pergi kat statement 1 ke statement 2? 1. Statement 1. Nampak tak? Dia pergi dekat statement 1 padahal untuk 300 saya sebenarnya nak statement 3, statement yang sini. Nampak tak? Kalau you terbalikkan ni 1, ni 2, ni 3, ni 4. Sebab tu dalam ni dia susun ni 1, ni 2, ni 3, ni 4. So kalau ada value yang macam ni dia tersusun, always make sure you compare dengan nombor yang paling besar, the highest one. Faham tak? Faham. Okay. Sama juga yang macam ni. Age ni tarik yang paling besar. Okay, so yang paling besar age dia kata 65. Kalau 65 dapat full benefits. Kalau lebih daripada kosong maksudnya apa? Memanglah umur orang tu kosong kan. Baby pun umur dia 1 bulan, 2 bulan. Okay, so kosong 1, 2, 3 sampailah umur 65 ke 64? 65. 65. 65. 64 yang condition. Sebab atas tu more equal. Yang atas tu more equal. So yang atas tu adalah 65 dan ke atas. Nampak tak? So dekat sini adalah start umur dia 1 sampai 64. Not eligible for benefits. Kalau bawah daripada kosong ataupun kosong dan ke bawah. Kosong, negatif 1, negatif 2 dan ke bawah, dia bagi default invalid age. Okay. And then nested if, similar with other programming language, you can nest your if statement. Dalam if ada another if. So bila nested if, yang ni if untuk label pertama. Okay. Yang ni. Yang dalam ni adalah if untuk level yang kedua. Faham tak? Ni kalau ni 1A, ni 1B. So sini ada 2A, 2B. Ni pun sama dah. Ini A2, A2B. Yang ni B2, A, B2B. Tak ada, if tak ada apa-apa. Okay, sama, similar to other programming language. You can nest, masukkan condition dalam condition yang lain. Okay. Contohnya dekat dalam coding ni, kalau you all tengok, saya ada yang ni, if diisi footage greater than 0, lepas tu saya masukkan lagi another if. So bila nested if, dia terus if dan if. Dia jangan else if pula yang dekat second tu. Okay. So yang second if ni, yang dalam ni, yang nested if ni saya panggil, kita mulakan dengan if, then yang baru condition ni lain. Dia bukan lagi condition yang sama dengan diisi footage. Kita guna variable lain pula sebab kita nak compare benda lain pula. So if the radio button is checked, apa yang berlaku? If redwood is checked, apa yang berlaku? If composite is checked, apa yang berlaku? Ada soalan? You all dah baca 1 to 6 kan? Lepas tu tak ada susah. Okay, ni contoh untuk CGPA. GPA. CGPA ke GPA? Okay, GPA 3.5 D
Lepas tu dia nested kan. Okay, kalau orang ni dapat GPA dia lebih daripada 3.5, maksudnya 3.55, 3.51, bukan 3.5. Okay. Maka dia compare lagi sekali kalau set score dia greater than 1000. Sebab INT kan, so INT maksudnya either dia mesti start dengan 1001 lah. Baru dia set you have earned admission. Walaupun dia dapat 3.51 tapi dia punya set score 1000 dan ke bawah, dia tak boleh, dia suruh retake the set exam. Faham tak? So kalau data dia DEC CGPA dia 3.42 dan set score dia 1200. Apa output dia kelas? Label dia akan outputkan apa? Kelas? You have an admission. Admission. Tak dengar? You have an admission. You have an admission. Yang atas tu. Ni 3.42. Ni 3.42 ni. Dia punya DEC CGPA 3.42, dia punya INT set score 1200. Apa output yang akan you all dapat? You have been denied admission. Denied. Deny admission. Error. Mana ada error? Input okey je. Oh, You have been denied admission. You have been denied admission sebab apa? Sebab masa dia compare dekat line 140 tu, mana pen saya? Okay, ni kan 3.42 kan? So yang ni salah kan? Betul? So dia akan automatic pergi dekat sini. Else kan, dia tak ada compare lagi kan? Dia masuk je terus ke dalam. Okay. Dia terus compare INT set score. INT set score tadi 1200 satu cakap kan? Betul. 1200 lebih besar pada 1200. Betul ke salah? Salah. Salah. Salah sebab dia sama. Dekat sini. So ni tak ada compare lagi dah. Dia just buat je label admission status dot text equal to you have been denied admission. Boleh faham? Boleh. Boleh. Okay. Ni contoh yang lain. Dalam if yang pertama ada nested if. Dalam else tak ada apa-apa nested. Boleh juga. Ikut sukalah, ikut keperluan. Okay. Yang ni contoh yang lain. Dia setkan status. Kalau ini betul dia set status GPA status. Lepas tu dia compare another if. Dia compare set score tadi macam tadi. Lepas tu else. Tak ada nested if tapi dia setkan balik GPA status ni. Dekat sini your GPA is not acceptable and then admission text ni you have been denied. Nampak tak? Benda yang sama je ada. Dua-dua ada text. Text ni ada, text ni pun ada. Tapi dekat atas ni ada nested if, dekat sini tak ada nested if. Dia buat default, your GPA is not acceptable, you have been denied admission. And then your statement must be matching Kalau ada if, mesti ada an if. Nampak tak dekat sini? Ni ada berapa if? Sebab tu kita guna indentation. So bila dekat sini luar ni ada if, else, ada satu and if, betul? Dalam ni ada if. Ada else, ada and if. Else tak wajib tapi and if wajib. Boleh faham? Boleh. Boleh. Tapi dekat sini ada incorrect logic. Sebab apa ni?
Nampak tak incorrect statement ni? Cuba bagi tahu saya, apa kesilapan yang berlaku? Terbalik. Ha? Dia terbalik ke? Logic error adalah satu yang sangat susah nak detect. Sebab tu kita kena buat incremental development. Test satu-satu. Kita buat je test. So apa logic error dekat sini? Apa yang terbalik? Retake dengan deny. Okay, sebab kalau yang atas tu you kata deny, maksudnya walaupun dia punya GPA tu okay, tapi dia tak boleh masuk sebab set score dia kurang daripada 1100 ataupun sama dengan 1100. Tak logik lah kan? Patutnya ambil yang set exam je. So apa yang you nak buat, you kena fikir betul-betul. Logic error ni masalah kalau nak ni. Okay, in our program yang kita nak buat ni, kita ada radio button kan, red lumber tadi. So kita nak check dia punya dot check tadi, yang kita satu tu kita set sebagai true kan. So actually bila program tu run, user boleh select mana-mana radio button. Mana radio button tu? Okay, contohnya yang ni saya ada tu apa-apa ke? Okay, ni user boleh select mana-mana radio button. Nampak tak nanti dia akan berubah, dia jadi salah satu saja. Sebab dia ada radio button. Radio button boleh select satu, dia bukan checkbox. Ingat lagi tak? Radio button punya kriteria. Okay, so bila dia warna hitam tu maksudnya dia adalah property dia adalah check.checked tu equal to true. Boleh faham? Boleh. Boleh, madam. Okay, good. So dekat sini dia kata kalau lumber tu yang check, ada statement yang akan execute. Kalau redwood yang check, ada statement yang akan execute. Kalau bawah sekali tak apa, composite yang check akan ada statement yang execute. Apa yang membezakan mereka adalah harga, betul tak? Kan type kan? Okay. So dekat sini kita setkan dia punya harga tu berbeza sebab type yang digunakan adalah berbeza. So dalam ni kita orang guna kita dah set lah diisi lumber cost berapa, diisi redwood cost berapa, diisi composite cost berapa. Okay, so therefore inside the nested if ni if yang pertama ni, okay, ni adalah nested if dia. Kita compare jenis kayu yang digunakan. Okay, kalau lumber check, maksud dia lumber check equal to true tau. Kalau maksud dia lumber.check ni maksud dia sama dengan true lah. Okay, kalau ni true, baru dia akan set cost yang dia gunakan adalah DEC lumber cost. Kalau yang redwood yang true, dia guna yang ni. Cuma nampak, yang ni sama tak? DEC cost per square foot, DEC cost per square foot, DEC cost per square foot. Sama tak? Sama. Kenapa dia buat sama? Sebab dia nak buat calculation ni sekali je dekat bawah. Ni, nampak? Ni. Yang berubah dekat sini. Ni diisi lumber cost ni berubah, diisi redwood cost ni berubah, diisi composite cost ni berubah based on what the user check. Seberapa lumber cost ni? Okay. The program already said that the lumber cost is 2.35D, redwood is 7.75D, composite is 8.5D. Ada soalan setakat ni?
So logiknya bila you all punya sistem berjalan, aplikasi ni di run, lain data akan memaparkan lain cost. Okay. So cost estimate untuk lumber adalah 235, untuk redwood calculate 775, untuk composite calculate adalah 850. Ada soalan? Boleh faham tak? Faham. Okay. Faham. Kalau you all tak nak buat macam ni, you all boleh je calculate dalam ni terus. You all tulis DEC cost estimate equal to DEC footage multiply with berapa harga dia tadi? 2.35 ni. Betul? Yang ni multiply dengan 7.75. Yang ni multiply dengan 8.5. It is up to you. Okay, sebab ni adalah, bila programming, dia adalah based on the creativity of the developer itself. So, kalau kat sini 62, 63, 64 ni awak perasan tak? Sebenarnya kalau yang atas ni true, automatic yang dua bawah ni false. Kenapa? Sebab kita groupkan dalam satu group box kan? Radio button hanya boleh dipilih satu sahaja, tak boleh pilih banyak. And block level scope is defined by where the variable is declared within a program. Okay. Within an event handler, and if then else statement is considered a block of code. So dia kata if then else statements is considered as a block of code. Variables can be declared within a block of code. You boleh declare variable dalam block of code. Nampak tak? DIM, INTs as integer. But your variable can be referenced only within the block of code where it is declared. So variable ni terhad kepada blok tersebut sahaja. Boleh faham? Orang lain tak boleh guna. Dia bukan lagi private dah, dia terhad kepada that block. Satu blok tu je. Boleh faham tak? Faham. And then the logical operator, kita ada AND, OR dengan NOT. Dalam VB kita type benda ni. AND, OR ataupun NOT. Type the logical operator. Jangan guna apa-apa simbol lain-lain. Okay? So when the relational, the condition tu combine with another condition using the logical operator, kita panggil dia sebagai compound condition. Okay, ni dah belajar dalam mana? Kalau N ada condition A dengan condition B, both condition must be true baru buat, betul? Betul. Kalau O, salah satu mesti baru buat. Kalau not, dia akan terbalikkan, negates the condition. Kalau true jadi false, kalau false jadi true. So ni contoh compound condition ni. Di mana dia compare flight cost dengan hotel cost. Okay. So kalau yang ni betul, barulah yang ni akan dibuat. Salah satu betul dia tak akan buat. Dua-dua salah, lagilah dia tak buat. Okay. Ada soalan? So yang ni kalau ni true, kalau ni false, jawapan dia adalah false. Dia tak akan buat. Dia tak akan buat lompat pergi else. Kalau tak ada else, lompat pergi and if. Okay, oh. You all ingat tak table dia saja? 1, 1, 1, 1, 0, 1.
0, 1, 1, 1, 0, 0, 0. 0. Okay. N pun ada juga tadi. So yang ni kalau salah satu betul dia akan buat yang ni. Salah satu ataupun dua-dua betul. Kalau salah dua-dua baru dia buat yang ni. 0. Ya. Kalau sini false, sini true, dia masih akan buat sebab jawapan dia adalah true. So dia akan buat you have been accepted. Not. If not, DEC shoe size greater than equal to 14. Okay. Kalau shoe size ni size dia 15. Mana dia akan pergi kelas? L. Apa? Dekat else. Jawab dia ni dek. Oh tak ke? Maksud itu lah. Betul kan? Berapa ramai yang kata pergi dekat yang statement 1 ni? Ataupun 2? Berapa ramai kata 1, berapa ramai kata 2? 1. 1. 1, 2. Nilai dia adalah 15. Nombor 1. Berapa ramai kata 1? Saya. Saya. Lagi? Yang lain? Saya. Lagi? Nombor 2. Najwa kata nombor 2. Lagi yang lain? Taufik kata 2. Nombor 2. Semua aku Taufik yang kata. Taufik kata 1. 2. Taufik. Kata tengok balik. Azim kata 1. Medium. Medium. Zakuan kata tengok balik. Zakuan kata tengok balik. Ha. Zakuan nak tengok balik. Zakuan kata dia tak nampak. Memanglah saya dah tunjuk benda lain kejap. Okey, dah nampak? Oh nampak. Sekejap Satu ke dua? 2. Zakuan cakap nombor 2. 2. Apa? Tapi 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 apa? Macam 1. 2. Kita redha. Macam mana korang ni? Error lah error. Pergilah try dekat coding. Medium. Izinkan Zafri terangkan. Siapa nak terangkan? Zafri? Tapi yang cakap tu siapa? Tapi yang cakap tu Zakuan madam. Dia cakap orang lain. Dia suruh orang lain terangkan. Okeylah. Saya rasa saya nak terangkan lah Madam. Okey. Sini if not decoration shoes. Madam tengok sana. If decoration shoes size bigger or equal than 14 kan. Jawapan yang Madam bagi 15. So jawapannya true lah. Nilai variable tu 15. Nilai variable yang Madam bagi tu 15. Tapi kat situ patutnya jawapan dia yang satu lah kan. Tapi kat situ ada not. Bila ada not, automatic turun ke bawah nombor 2. Faham tak? Tahu lah. Tapi Ya, tapi Ya Zahid. tak ada. Zahid memang macam tu. okey, mana pen saya tu ni? So, dia kena buat satu-satu. Buat yang dalam dulu. Yang dalam dia adalah yang kawan awak cakap dia lah, yang ni. Okay, 15 greater or equal to 14, true ke false? True. True. Okay, ni yang dalam. Lepas tu kita not kan? Not true sama dengan false ke true? False. false.
False. Habis tu kalau false pergi kat sini ke? Tak, pergi bawah. Tak, dia pergi kat sini. Bawah. So dia punya ni adalah Kau cakap ni, dia pergi line 162. Dia pergi line 162. Sebab tu kita tak galakkan korang guna negative expression ni, negative way ni. You will get confused. You programmer pun confused, apatah lagi orang lain. Okay, so kita guna yang positif senang macam ni ha. Kalau lebih kecil daripada 14, dia tulis showroom, shoe style, available. Kalau lebih daripada 14, maksudnya yang kita masukkan 15, dia kata special order needed. Nampak tak? Maksudnya sama je. Tapi mana lagi senang? Yang atas ke yang bawah? Bawah. Ingat, not memang selalu confused. So you kena buat macam saya buat tadi. Satu-satu you kena buat. So ada lagi beberapa logical operator XOR and also or else. XOR adalah when one condition is in the compound condition is true but not both. Okay, salah satu je yang true baru dia kata true. Maksudnya 01 dengan 1 kosong, betul? Betul. And also maksudnya as soon as a condition is found to be false, okay, no further condition are tested. Dan jawapan dia akan set to false. So jumpa je false terus keluar daripada yang tu, tak payah nak test yang belakang-belakang tu. Okay, terus dia keluar dan jawapan dia adalah false, so pergi dekat else. Kalau or pula, as soon as condition is found to be true, tak perlu lagi nak compare another condition or test another condition, and automatic kita kata jawapan dia adalah true. So kalau ni dia akan terus buat statement yang dekat dalam condition tersebut. The order, the highest precedence is not. Lepas tu baru diikuti dengan and also. Lepas tu baru diikuti or else dan juga x, or. So jumpa kalau tiga-tiga ni jumpa yang mana, so buat dulu yang mana satu. In some programming application, different operation can occur based on the value in a single field. Okay, contohnya dekat sini dia kata enter number of day, text box dia 3. Lepas tu dia kata day of the week ataupun weekend, dia kenal pasti sebagai hari yang ketiga adalah hari Wednesday. Okay, bila user tekan determine day, dia akan outputkan Wednesday. So benda ni adalah spesifik tau. Perasan tak? Hari tak ada hari lain selain daripada Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, dia tulis weekend. Maksudnya dia tak tulis Saturday dengan Sunday, dia tulis weekend. And then dia ada default message enter 1, 2, through 7. So apa yang berlaku dekat sini kelas? Kita punya select case statement. Dia lebih kurang macam an if, tapi bagi saya dia pendek sikit. Dia punya syntax adalah select case followed by the variable. Apa yang kita nak compare? So kita nak compare nombor. Okay, int day number ni nombor kan? So adakah case dia 1, nombor 1? Adakah case dia nombor 2? Case nombor 3, nombor 4, 5, 6 dan 7. Okay. So kalau nombor adalah 1, dia akan display Monday. Kalau nombor 5, dia akan display Friday. Okay. Selain daripada nombor tu, dia buat apa? Dia buat default. Dia suruh user, dia tulis dekat situ enter 1 through 7. Dan bila ada select, mesti ada and select. Bila ada if, ada and if. Macam tu juga dengan select. Bila ada select, mesti ada and select. Dan case adalah case. Lepas tu yang default adalah case else. Dia bukan if else case else. Ada soalan? Tak ada? Tak ada. Tiada.
Okay, this one dia compare dengan string pula. Tadi dia compare number kan? 1, 2, 3 sampai 7 kan? Ni dia compare string di mana teks ni kalau accounting dia set business, kalau marketing dia set business, kalau electrical engineering dia set engineering, biochemistry and so on lah. Sampailah dia ada else, ada. Okay, else jangan letak lagi apa-apa string pula. Ada soalan? Tak ada? Tak ada. Lepas tu dia letak, boleh juga letak relational operator. Nampak tak dekat sini? Case is. Okay. Bila relational operator, dia ada perkataan is ni. Tadi pasal tak ada. Tadi case 1, case 2, case 3, case 4. Yang ni case accounting, marketing, electrical engineering, biochemistry, Shakespearean, literature. Okay, yang ni bila ada relational operator, dia ada case is. Maksudnya is tu apa? Dia compare kan DEC or the amount tu is greater than or not 500D. Boleh faham? So bila ada relational operator, mesti ada is dengan operator apa yang you nak guna. Konsep dia sama, start dengan nombor besar dulu dan ke bawah. Okay? Boleh juga guna to. Maksudnya range. Daripada nombor 1 sampai nombor 3, dia kata orang ni early elementary. Kalau nombor 4 sampai nombor 6, dia late elementary. Kalau 7 to 8, middle school. 9 to 10, early high school. Dan tak semestinya kena ada to semua. Nampak tak dekat sini? Sini ada 11, 12, lepas tu ni else. So kalau user masukkan kosong, berapa dia punya teks dia akan jadi apa? Invalid grade level. Grade level. Kalau dia masukkan 5. 5 late elementary. Okay, good. Yang this one another example, dia boleh buat bukan range macam you nak print page 1, page 3, page 8. So kalau dia range yang tak sama, bukan dalam satu sequence, macam 4 to 6 satu sequence yang sama kan? Tapi kalau dia bukan sequence yang sama, you can use the comma. Case 1, 3, 8, 11, 17, buatlah apa pun statement. Boleh faham? Faham. Sampai salah. Faham. Mesti ada case else dengan and select. So you must select which decision structure you want to use. Ini depends pada creativity dan depends pada keperluan dan memudahkan programmer. Tapi if then else if ni memang dia lebih flexible where you can use more than one variable in the comparison. Sebab yang select case ni ada satu variable kan? Compound condition with the and or not logical operator can also be used. Yang compound condition tak boleh guna dalam select case Saya takut masa ni dah nak habis sekejap. Okay, code snippet dah nak habis dah sikit ni. Press and hold or right click the line in the code window when you want to insert the snippet. Tap or click the insert snippet. On the shortcut menu, you boleh double click. Yang ni yang tolong baca lepas ni. For each try catch property ni. Ni dekat sini. Okay, you can replace the highlighted tag with condition. You enter code to execute when condition is true. Yang ni kalau condition is false. Okay, yang ini kita panggil code snippet. Nampak tak dekat sini? So you validate data as a developer. Bila kita masukkan data, contohnya you pergi ATM machine, you masukkan kad bank, you tersalah masukkan PIN number. Dia validate kan? Dia kata invalid PIN number, betul? So setiap invalidity that entered by the user tu kita kena agak, oh user masukkan A, aku minta nombor dia pergi masukkan A. Oh user masukkan nombor salah, aku minta positif dia pergi bagi nombor negatif. Okay,
So kita mesti sentiasa fikir apa user masukkan. So kita kena sentiasa ada error checking. So for this one, you should anticipate the user will enter the invalid data. You must write code that will prevent the invalid data from being used. Maksudnya kalau dia dah masukkan tak apa, jangan marah dia. Okay, minta dia masukkan yang baru. Okay, jangan pula kata hey bodoh. Okay, cakap dengan dia, you have entered a wrong input. Please enter new, please enter again. Okay, so dekat sini, ini adalah cara paling senang untuk test sama ada user masukkan nombor ke tidak. Kan saya kata tadi, kita suruh masukkan nombor, user pergi masukkan tekan A. Ataupun jari dia besar, dia tekan nombor 1, dia tekan Q. Okay. So the paling senang, the easiest one is to use the is numeric function. Ni memang built-in function If is numeric, apa yang is numeric? Yang ni. Contohnya dekat sini, mana coding saya? Nampak tak? Ni, if is numeric, text footage dot text. Text footage ni yang mana satu tadi? Yang input kan? Text box tu kan? Ya. Okay, kalau apa yang user masukkan dalam text box tu numeric, baru yang semua dia jalan. Okay, sampai sini. Kata kalau user masukkan A, apa jadi? Display error message, cakap dengan dia, enter the square footage of decking, input error. Okay, betul ke tak betul? Yang ni saya masukkan ni kan tadi kan? Okay, kata kalau saya masukkan W, calculate. Nampak tak? So dia akan check the validity of the input. Dia kata enter the square footage of decking, input error, okay. So masukkan lagi, nampak tak? Dia automatic kosongkan you punya text box tu. Sebab dekat coding tu saya dah setting dia sebagai text footage tu tadi saya kosongkan, saya letakkan double quote saja dan set fokus kepada text box tu. Boleh faham? Faham. Faham. And then to check the positive number yang ni, if that footage ni, yang ni untuk check positive number ni tadi kita tengok kan. Kalau bukan positif, kita cakap apa? Kita bagi message box, kita cakap dengan dia, you entered apa nombor negatif tu dengan message yang kita nak set. Lepas tu set balik fokus dengan text sebagai fokus pada text box tu dan text tu kita kosongkan balik bila ada error. Kalau tak ada error, dia tak kosongkan. Okay, so you design your interface, your program. It will do this one, the requirement document ni, baca requirement document ni. And baca use case definition ni, saya akan bagi. Ada berapa button tadi? 2 button, ada 1 form. Okay. So what you have understand, saya akan tengok based on apa yang you akan buat dalam calculation coding untuk aplikasi decking doc calculator ni, decking cost calculator ni. Ada soalan setakat ni? Ada soalan tak? Ada sesiapa nak suruh saya ni? Okay, ada. Ada, boleh buat ni. Berapa harga untuk pressure treated tadi? $2.35 redwood, 7.75 composite, 8.5. Lepas tu error check-in dia apa? Nombor kosong boleh tak? Boleh ke tak boleh kosong? Tak boleh. Keluar message. So, keluar message minta yang positive number. Kalau negatif pun, dia nampak tak dia kosongkan balik space tu.
Negatif 78 dia akan minta positive number juga. Bila saya klik OK, dia akan kosongkan yang ni. Okay, kalau saya masukkan ni, dia akan jadi error juga. Kena masukkan nombor bukan. So ada soalan? So, button clear akan buat apa? Kelas button clear? Clearkan semua Dia akan tu. kosongkan text box input. Dia akan clearkan text box lagi. Dashboard dengan hilangkan pilihan dekat radio button. Hilang. Tak hilang. Masa run tadi pun Dengan label. Oh. baik, dia default balik kan? Oh, default balik. Check kan sebagai Yes, default balik. balik. Kita default kan yang ni kosong, tak ada apa-apa. Yang ni kita checkkan dekat yang lamba tu. RAD lamba.check equal to 2. Boleh faham? Okay, so that is what I want you to do for your task for today. Alright? So, I think that is all for today. Sampai dah masa pun dah terlalu ni. Ni saya tak tahulah. Ada ke tak ada orang ni. Okay, kelas. So, tu je lah untuk hari